Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kursus Penghayatan Etika dan Peradaban LMC W2153 iaitu dari kumpulan 5. Hari ini kami akan membentangkan subtopik kejayaan ekonomi dan cabaran. Seterusnya. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami iaitu Yogamala Murugan, Nur Atirah, Siti Nur Khairul Adibah, Nur Christina. Seterusnya. Adia Najihah, Nur Hafsyah, Nurul Baiti dan saya sendiri Aini Najwa. Secara umumnya, ekonomi Malaysia telah menempa kejayaan yang boleh dibanggakan. Malah, terdapat beberapa pengkaji dan pemerhati pembangunan ekonomi Malaysia mengungkapkan pandangan yang begitu positif atas kejayaan ekonomi Malaysia. Sebagai contoh, Bank Dunia mengiktiraf ekonomi Malaysia sebagai salah satu negara yang tergolong dalam keajaiban ekonomi Asia Timur. Kejayaan ekonomi, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat. Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan antara 5% hingga 8.5% yang menggambarkan Malaysia mampu mengekalkan pertumbuhan yang agak tinggi. Malah, walaupun berhadapan dengan pelbagai kitaran perniagaan dan turun naik ekonomi, pertumbuhan pesat ekonomi Malaysia juga telah membolehkan pendapatan per kapita meningkat. Ini menunjukkan Malaysia telah memperlihatkan kemampuan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi dengan baik. Walaupun terdapat kemelesetan ekonomi pada tahun 1985 hingga 1986 dan juga krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, Malaysia masih mampu mencatat purata pertumbuhan ekonomi yang positif. Isi yang seterusnya, pembangunan Malaysia dan pengurangan kadar kemiskinan. Pertambahan pesat ekonomi Malaysia telah berjaya diterjemahkan kepada pengurangan kadar kemiskinan dan kemajuan dari segi pembangunan Malaysia. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan dengan ketara iaitu daripada 52.4% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990 dan seterusnya kepada 5.7% pada tahun 2004. Kemiskinan tegar juga berjaya dikurangkan daripada 3.9% pada tahun 1990 kepada 1.2% pada tahun 2004. Dalam tempoh masa yang sama juga, bilangan isi rumah miskin tegar juga berjaya dikurangkan lebih daripada separuh. Seterusnya. Kejayaan ekonomi yang lain ialah kualiti hidup penduduk meningkat. Kualiti hidup rakyat telah meningkat akibat daripada pertumbuhan peningkatan pendapatan. Antara peningkatan pendapatan yang agak tinggi yang dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat adalah dari aspek kesihatan, aspek pendidikan, pemilikan barang-barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur. Kejayaan ekonomi yang berikutnya ialah dasar kerajaan. Antara dasar kerajaan yang telah diperkenalkan ialah dasar pertanian negara, dasar perindustrian negara dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Kesemua dasar kerajaan yang telah diwujudkan ini adalah untuk membangunkan kegiatan ekonomi negara ini. Seterusnya kita bergerak kepada cabaran-cabaran dalam membangunkan ekonomi Malaysia. Cabaran pertama dalam ekonomi Malaysia ialah ketidaksamarataan pendapatan yang semakin melebar. Agihan pendapatan menunjukkan keadaan yang memburuk apabila jurang pendapatan antara golongan yang berkemampuan ataupun lebih dikenali sebagai T20 ataupun M40 dengan golongan yang kurang berkemampuan
B40 semakin tinggi. Selain itu, ketaksamarataan antihan pendapatan juga dapat dilihat dalam kalangan etnik iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Contohnya, semenjak tahun 1990, ketaksamarataan pendapatan ini semakin jelas. Pada tahun 2004, nilai koefisien Gini bagi kumpulan etnik Melayu, Cina dan India masing-masing bernilai 0.42, 0.46 dan juga 0.425. Nilai ini dikatakan lebih buruk pada tahun tersebut berbanding tahun awal kemerdekaan Malaysia iaitu pada tahun 1997. Terusnya. Cabaran yang kedua adalah kadar ekspor berkurangan. Kadar ekspor berkurangan akibat negara luar menghentikan pembelian barang-barangan ke luar Malaysia akibat masalah kewangan global. Kesannya, aliran modal tunai dalam pasaran negara ekonomi Malaysia berkurang dan boleh menyebabkan kerugian. Cabaran yang ketiga ialah ketidakpastian politik. Kestabilan politik yang rendah boleh menjadi cabaran untuk pelaburan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini dikatakan demikian kerana pelabur-pelabur tidak yakin akan kebolehan negara dan hilang rasa percaya. Seterusnya. Ketidaksesuaian pekerjaan tenaga kerja mahir. Tenaga kerja berkelulusan tertiary tidak berupaya mendapat pekerjaan sesuai kelulusan dan dianggap underemployed, di mana pekerjaan di Malaysia tidak menyediakan pekerjaan dalam sektor tertiary. Hal ini menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk bekerja di luar negara yang menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dalam sektor tersebut. Seterusnya, peningkatan kos perumahan. Harga rumah yang tidak bersesuaian dengan keluasan yang diberi dan pendapatan isi rumah yang tidak mampu menampung kos. Hal ini akan membebankan mereka dalam menjalankan kehidupan yang selesa. So, secara kesimpulannya, kegiatan ekonomi secara umumnya telah meningkatkan interaksi antara pelbagai etnik di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan dalam masyarakat. Oleh yang demikian, ekonomi Malaysia perlu diuruskan dengan bijak dan berkesan. Hal ini memerlukan bukan sahaja kepada agenda memacu ekonomi negara agar tumbuh pesat, tetapi juga memerlukan agenda agihan kekayaan agar hasil pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.